Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang Macau Scam. Penipuan yang banyak berlaku di Malaysia pada ketika ini dan telah mengambil duit orang beratus-ratus ribu, berjuta-juta ringgit. Walaupun banyak peringatan telah diberikan oleh berbagai pihak di dalam sosial media dan kerajaan juga mengingatkan orang tentang penipuan ini melalui berita dan sebagainya, tapi masih ramai yang terkena. Kenapa boleh macam tu? Isteri saya sendiri juga pernah di-call oleh mereka ini untuk menipu dan hampir juga terkena. Di akhir video ini saya akan berkongsi tentang bagi mereka yang dah terkena, maksud dia dah transfer duit di dalam akaun, dah terkeluar dah duit, dah terlepas tindakan tersebut, apa yang perlu dilakukan? Adakah dah terlepas duit, maksud dia tidak boleh melakukan apa-apa lagi? Bukan macam tu ya. Di akhir video ini, seorang profesional yang telah memang pakar dalam bidang ini akan memberi penerangan apa yang boleh seseorang itu lakukan jika dah transfer duit. Kita tunggu dan lihat penerangan tersebut, amat penting. Cuma hari ini saya nak berkongsi sebab saya menerima SMS daripada penipu-penipu ni. Kita tengok SMS ni, saya nak berkongsi bagaimana ia menakutkan kita, menakutkan orang. Jika seseorang tu ada anxiety, memang terkenalah, memang terpedaya dengan SMS ni. Kita tengok ni. Dia tulis kat sini notis terakhir. Bila notis akhir ni memang menakutlah, last lah kan. Tempoh untuk rundingan akan tamat hari ini. Maksud dia saya ada hari ini saja, satu hari. Saya dapat SMS ni 12 hari bulan Januari, baru-baru ni lah. Saya tunggu sehingga hari ini baru saya nak berkongsi sebab nak lihat apa yang boleh mereka lakukan jika saya tidak mengambil apa-apa tindakan kan. Okey, kita tengok kat sini. Rundingan akan tamat hari ini, 12 hari bulan sahaja. Sekatan akaun simpanan akan bermula 11.59 PM hari ini. Maksud dia pada 12 hari bulan tu, malam tu, maka sekatan akaun simpanan akan bermula. Kemudian dia tulis sini, tuntutan waran sivil mahkamah akan diberikan berkuat kuasa 14 hari bulan tanpa prejudis. Kemudian dia tulis sila hubungi Encik Mahmud. Nampak Dia punya trik adalah menakutkan orang. Maksud dia pada hari tersebut saja rundingan akan dilaksanakan. Jika melepasi 11.59 malam 12 hari bulan tu, lepas tu akaun simpanan akan disekat. Itu yang menakutkan. Jadi bagi mereka yang tidak memahami proses bagaimana akaun simpanan akan boleh disekat, maka akan takutlah, akan rasa takut, maka akan hubungilah Encik Mahmud ni. Maka proses penipuan pun akan bermulalah. Jadi bagi semua orang, kita harus faham sebelum akaun simpanan kita boleh disekat, sebenarnya banyak tindakan mahkamah perlu diambil terlebih dahulu oleh pihak yang nak menyekat akaun kita. Maksud dia pihak tersebut harus pergi ke mahkamah, harus hantar saman kepada kita, kepada orang tersebut, dan kita harus menerima beberapa surat daripada lawyer, daripada mahkamah dan sebagainya sebelum akaun simpanan itu boleh disekat. Jadi jika anda tidak menerima apa-apa surat sebelum ini, sebelum mendapat SMS ataupun sebelum orang telefon anda kata nak sekat akaun tu, tidak pernah mendapat apa-apa surat ataupun apa-apa saman, jadi anda tak perlu rasa takut, tak perlu rasa bimbang. Itu yang perlu anda tahu terlebih dahulu. Sebab sebelum akaun simpanan boleh disekat, banyak tindakan perlu diambil dahulu. Anda terpaksa involve dalam berbagai tindakan mahkamah. Jika anda tidak hadir di dalam mahkamah, barulah tindakan-tindakan seperti ini boleh dilakukan. Jadi kena faham tu dulu. Jadi bagi orang yang tak pernah ada apa-apa tindakan mahkamah yang terima pada dirinya, tak perlu rasa bimbang lah. Tak boleh tiba-tiba dapat SMS mengatakan akaun simpanan akan disekat dan satu hari itu saja untuk berunding. Itu tidak boleh berlaku. Ini pada 12 hari bulan. Saya tunggu sampai 12 malam, 13 hari bulan saya tunggu. Akaun simpanan masih boleh digunakan. Sehingga hari ini dah 22 hari bulan. Masih lagi boleh guna akaun simpanan. Dia tulis kat sini, tuntutan waran sivil mahkamah akan diberikan berkuat kuasa 14 hari bulan Januari. 14 hari bulan Januari hari itu pun tidak dapat apa-apa surat mengatakan surat daripada mahkamah waran atau apa pun saya tidak dapat, tidak terima. Saya tunggu lagi 7 hari, tak ada juga kan. Jadi tak ada apa-apa. Ini adalah hanya untuk menakutkan orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang proses untuk menyebabkan akaun simpanan disekat. Jadi akan menelefonlah, akan telefonlah si Mahmud ni.
Apa pasal akaun simpanan nak disekat ni? Maka dia pun akan bercerita lah, akan membuat cerita dongeng, anda pun akan takut. Kononnya dia akan kata hendak menyelamatkan anda, hendak menolong supaya duit yang anda simpan itu terselamat. Itu adalah satu proses yang mana kita pun sebab takut duit akan tersekat, maka akan terpedaya, akan transfer lah. Itu akan memulanya transfer duit dan sebagainya. Sebab akaun simpanan kita nak disekat kan, dia kononnya nak menyelamatkan duit kita lah. Jadi dia main psikologi, nak menolong kita, nak menyelamatkan kita. Jadi kita tak rasalah nak tertipu. Nampak tak teknik? Jadi saya harap dapat berkongsi dengan semua orang, sebab saya lihat ramai orang dah berkongsi tentang perkara ni, tapi masih ramai yang terkena. Adakah mereka itu tidak pernah melihat berita, tidak pernah melihat social media, kenapa masih terkena? Itu satu soalan yang perlu kita tanya. Tapi daripada SMS yang saya terima ni, memang nampak teknik dia adalah untuk menakutkan orang tersebut, dan satu lagi teknik dia adalah supaya orang tersebut nak menyelamatkan duit yang sedia ada. Jadi tak terasa tertipu lah, kononnya orang tu nak tolong kita kan. Seperti yang saya sebut tadi, isteri saya juga hampir terkena. Masa tu dia menelefon. Kali ni dia SMS saja, dia nak minta kita yang call. Jadi guna bil kita lah untuk call dia, sebab penceritaan dia akan panjang, jadi bil kita lah guna. Dulu dia yang call, penipu-penipu ini yang telefon, jadi bil penipu ini yang kena kan. Jadi sekarang dah pandai, dia bagi kita takut melalui SMS, kemudian kita yang call, bil kita yang kena guna. Bijak betul dia. Okey, berkenaan isteri saya yang ditelefon oleh penipu itu, dia mengatakan bahawa ada aksiden kereta aksiden, dan kereta yang langgar itu adalah digunakan atas nama isteri saya. Kereta tu didaftar atas nama isteri saya. Jadi apabila orang saman, orang langgar itu, jadi isteri saya lah yang kena. Nampak tak menipu? Dia punya teknik tu memang berbagai. Yang penting nak menakutkan, dan kita boleh notice apabila dia mengatakan orang yang saman itu sekarang ni nak ambil tindakan, dan isteri saya ni telah didapati bersalah dan perlu bayar. Dan sebab kita tak ambil apa-apa tindakan, maka akaun itu akan disekat. Sama je, teknik dia sama. Jadi dia boleh bantu, dia kata dia boleh bantu, dia minta telefon. Silap. Dia tak minta isteri saya telefon. Dia kata ada pegawai polis. Sebab masa tu mereka yang telefon. Jadi ada pegawai polis daripada pejabat polis mana entah akan call isteri saya. Jadi isteri saya pun kata okey, bolehlah telefon, nanti dia nak minta nasihat bersama dengan suami lah, maksud dia bersama dengan saya untuk berbincang. Dan orang tersebut dia kata jangan bagi tahu sesiapa pun. Itu adalah red flag bila dia menghalang kita untuk memberitahu sesiapa. Maksud dia nak berbincang dengan kita, dia nampak dah boleh tipu kan. Dia nak bincang dengan kita. Jangan berkongsi dengan sesiapa pun, sebab dia nak tolong kita. Kalau kongsi dengan orang, takut dia dah tak dapat tolong. Nampak tak dia punya teknik? Jadi itu semua red flag. Tidak membenarkan kita bagi tahu orang, hanya nak bercerita akaun simpanan akan disekat. Kemudian ada dicerita bahawa mereka ini adalah orang yang nak membantu anda. Itu semua adalah red flag. Jadi apa yang boleh dilakukan? Pertamanya kita kena faham the whole process lah, bagaimana sekatan akaun boleh dilakukan. Bila kita faham, jadi kita tak rasa takut. Bila kita tengok, macam mana dia nak sekat akaun dulu baru waran diberikan. Itu saja dah kita tahu dah. Dia nak sekat akaun pada 12 bulan, waran mahkamah nak bagi pada 14 bulan. Macam mana pula? Macam tu kan? Tak bolehlah sekat akaun dulu baru surat mahkamah bermula. Jadi ini semua kita kena faham lah. Okey. Bagi orang yang dah terkena, yang dah transfer duit, dia dah transfer duit ke akaun lain, apa yang boleh dilakukan? Adakah apabila dah transfer maksud dia habis lah, fail lah? Tak macam tu. Okey, ini saya kongsi sedikit penerangan daripada seorang yang pakar dalam hal-hal begini, yang mana dia menerangkan bahawa bank negara dapat membantu anda jika sekiranya telah tertransfer duit ke akaun lain. Jadi kita dengar ni, dan semoga anda dapat berkongsi dengan lebih ramai orang tentang jika telah tertipu, apa yang perlu dilakukan video ini supaya lebih ramai akan terselamat daripada penipu-penipu tersebut. Kita tengok ni, semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Bunyi 997. Bank negara akan respon. Dia terletak di bank negara. Peranan dia adalah
dia akan memberi nasihat pada anda. Awak dapat apa-apa mesej atau awak dapat apa-apa panggilan kan, awak telefon 997. Cik, saya tadi kan ada dapat panggilan, dia kata dia daripada Sarjan so and so, dia daripada LSDN, dia daripada ni. Nanti dia akan bagi tahu, jangan proceed, jangan jangan apa. Jangan awak call ni nak cakap dengan ASP Rahmat, tak ada. Ada orang semalam komen, tuan saya call 997, saya tanya kenal tak ASP Rahmat, dia cakap tak kenal. Memanglah tak kenal, ini bank negara. Ada cakap tak kenal. Memang pun kan, saya bukan artis, saya bukan selebriti. So awak kena faham, ini adalah talian calling center yang terletak di bank negara, tapi bekerjasama dengan bank-bank lain dan juga kita PDRM dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Lebih hebat adalah awak call je. Kalau awak dah kena scam, awak call je, dia akan terus block account tu. Dan dia bukan block account tu je, dia akan block account yang selepas tu kan dia ada duit tu, dia akan pergi ke sini, dia akan block semua. Ini peranan 997 antara usaha yang dijalankan. Okey, seterusnya nak panggil saya selalu. Mungkin awak tak ada masa nak dengar saya cakap, awak boleh juga tengok pada kita punya Facebook. Sekejap lagi saya akan share Facebook. Semak Mule, semua orang pernah dengar. Apa itu Semak Mule? Semua urusan deal yang awak jalankan, nombor telefon yang telefon awak, nombor akaun yang awak nak kena bayar, awak semak dulu di Semak Mule. Macam mana? Awak Google Semak Mule, dia akan keluar. Masukkan nombor telefon dan nombor akaun itu, akan keluarlah sama ada nombor telefon dan nombor akaun itu adakah ianya ada dalam siasatan polis. Kalau ada, jangan proceed, sebab sudah pasti ianya scam. Ni Semak Mule, kita sediakan sistem ini, kemudahan ni. Okey, sekejap ni Semak Mule. Macam main game kan, masukkan je nombor telefon, masukkan je nombor akaun, dia akan keluar. Nanti dia akan keluar kat sini. Berapa ni jawapan-jawapan dia akan keluar kat sini. Sangat mudah. Kita dah bagi pada anda semua untuk anda gunakan. Okey? Ni dah kata dah, jangan kongsi apa tadi? Nombor kad bank, nombor TAC, OTP, nombor PIN, ATM, semua jangan. Ingat, saya dah cakap jangan kongsi. Walaupun Ketua Polis Negara telefon ke, ASP Rahmat telefon minta ke Governor ke, Menteri minta ke, jangan bagi. Ingat saya bagi contoh yang tinggi. Sebab apa? Supaya awak senang. Yang tinggi pun minta tak boleh, maknanya yang rendah pun tak boleh. Okey, ini adalah Facebook yang anda boleh follow kita. Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysia Police. Segala maklumat ada dalam ni. Mungkin meluat tengok muka saya, mungkin boring tengok saya. Awak belajarlah dari situ. Ada orang nak belajar kan macam-macam cara kan. Tak suka dengar, tak suka apa, suka baca kan. Awak tengok kat sini. Awak juga boleh follow Instagram Cybercrime Alert RMP. Semua maklumat ada dalam ni. Kalau awak tengok, awak follow,